Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak Lima Kenanga? Saya harap semua sudah bersedialah untuk belajar sejarah pada hari ini. Baik, kita tengok sebelum kita belajar ini pada hari ini, iaitu pada hari Khamis 27 bulan 5 2021. Pastikan kamu semua telah baca doa sebelum belajar. Okey, lepas tu telah ingat kembali polisi tingkah laku. Okey, tu etos sekolah SSBC dan juga yang penting sekali adalah pentadsiran bilik darjah. Okey, tajuk kita pada hari ini adalah perjuangan kemerdekaan negara. Tajuk besar kita pada hari ini. Kita masih lagi tajuk yang sama seperti minggu lepas. Dan kita akan pergi satu-satu tajuk yang kecil. Okey, untuk pengetahuan semua, objektif pelajaran ialah semua murid dapat mengetahui dan memahami sejarah perjuangan kemerdekaan negara. Kriteria kejayaan ialah saya dapat menyenaraikan faktor kedatangan kuasa asing ke Tanah Melayu. Jadi di akhir PDPC ni nanti, saya harap semua murid Lima Kenanga dapat menyenaraikan faktor kedatangan kuasa asing ke Tanah Melayu. Yang kedua, saya dapat menyatakan nilai jati diri dalam diri kita untuk mempertahankan negara kita daripada dijajah oleh bangsa asing. Okey, itulah kriteria kejayaan yang perlu kamu dapat pada hari ini. Okey, seterusnya kita lihatlah faktor kedatangan kuasa asing. Yang pertama, kedudukan yang strategik. Di mana pada zaman dulu, Melaka ni menjadi laluan perdagangan yang terkenal pada abad ke-15. Dari India nak ke China mesti melalui Melaka. Dari India nak ke Pulauan Melayu pun nak kena lalu Melaka. Jadi Melaka ni memang terkenal lah pada zaman dulu sebagai sebuah pelabuhan yang melakukan pelbagai hasil dagangan. Okey, jadi Portugis dan Belanda ni sangat berminat untuk menguasai Melaka. Di mana bila mereka menguasai Melaka, mereka boleh mengawal perdagangan rempah di Kepulauan Melayu. Okey, faktor yang kedua ialah kekayaan hasil bumi dan sumber alam. Tanah Melayu mempunyai hasil bumi yang banyak seperti emas, biji besi dan masa tu biji timah ada juga. Minta maaf kesilapan tulis ni. Sabah pula terkenal dengan sumber alam iaitu kayu balak, rotan dan sarang burung. Sarawak mempunyai emas, sagu dan juga kelapa barus. Ini adalah faktor yang kedua di mana yang menyebabkan kedatangan kuasa asing ke Tanah Melayu. Mereka nak menguasai hasil bumi, sumber alam yang terdapat di Tanah Melayu untuk dibawa balik ke negara mereka. Okey, faktor yang ketiga ialah penyebaran agama. Kuasa asing mahu menyebarkan agama Kristian di seluruh Tanah Melayu, di mana Raja Portugal menggalakkan pelayaran untuk menyebarkan agama Kristian. Okey, itu faktor yang ketiga. Faktor yang keempat ialah revolusi perindustrian. Di mana pada abad ke-18, revolusi perindustrian berkembang pesat di Eropah. Jadi kuasa asing ni memerlukan tanah jajahan untuk mendapatkan bahan mentah. Jadi mereka perlukan, tadi kan perlukan emas, kayu balak, sebab industri di negara mereka tu sangat berkembang pesat. Jadi mereka perlukan bahan mentah untuk memajukan lagi industri mereka. Okey, faktor yang kelima ialah kemasyhuran. Masyhur, nak terkenal. Kuasa asing mahu menempa kemasyhuran untuk diri sendiri dan negara mereka. Kuasa British muncul sebagai kuasa penjajah yang terbesar. Okay, ini 5 faktor yang menyebabkan kedatangan kuasa asing ke Tanah Melayu. Jadi kena ingatlah berapa faktor kedatangan kuasa asing ke Tanah Melayu. Ada 5. Yang pertama apa dia? Kedudukan yang strategik. Yang kedua, mereka nak hasil bumi ataupun bahan mentah yang ada di Tanah Melayu. Yang ketiga, penyebaran agama Kristian. Mereka nak menyebarkan agama Kristian. Yang keempat, berlaku revolusi perindustrian. Maknanya di negara mereka tu sedang berkembang pesat. Macam-macam industri sedang naik. Jadi mereka perlukan bahan mentah. Jadi perlukan bahan mentah macam tadi kan, macam emas, balak untuk dibawa balik ke negara mereka untuk dimajukan. Okey. Jadi yang kelima, mereka nak kemasyhuran, nak masyhur, nak terkenal. Jadi siapa paling banyak menjajah, dia akan kuasa yang terkenal, yang terbesar sekali. Jadi British merupakan satu kuasa asing yang sangat banyak menjajah ataupun mencampuri urusan pentadbiran di Tanah Melayu. Okey, jadi
Itu sejarah yang pernah berlaku di negara kita. Jadi tapi kita akan belajar ke depan ni bagaimana rakyat Malaysia membangun memperjuangkan untuk menuntut kemerdekaan sehinggalah negara kita merdeka pada tahun 1957. Jadi yang pertama sekali dalam diri kita mesti ada rasa semangat patriotik untuk mempertahankan kedaulatan negara kita agar tidak dijajah lagi. Okey, kita mesti mempertahankan negara kita supaya keamanan ni sentiasa terjamin. Tapi kita sebagai rakyat kita mesti berfikirlah yang mana baik, yang mana buruk. Janganlah kita cepat terpengaruh dengan agenda-agenda yang berlaku pada zaman sekarang. Di mana mereka sebenarnya nak mempengaruhi kita untuk menjajah kembali tanah Melayu. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia hendaklah mempunyai semangat patriotik untuk terus mempertahankan kedaulatan negara kita. Kita boleh berhubung atau menjalinkan hubungan dengan mereka dari segi perniagaan dan sebagainya. Tapi kita dari segi mempertahankan kedaulatan negara amat diambil beratlah. Jadi kita sama-samalah cakna diri kita agar kita tidak terpengaruh dengan apa yang berlaku sekarang supaya negara kita selamat daripada dijajah lagi. Okey, itu untuk sikit je tajuk supaya kamu faham, kamu kena ingat apa yang telah kita beritahu tadi. Okey, tugas anda ialah pertama isi link kehadiran Google Form yang diberi itu. Yang kedua, salin nota dalam buku tulis sejarah. Tadi nota faktor kedatangan kuasa asing ke tanah Melayu tadi, iaitu faktor kedudukan strategik, hasil bumi dan sumber alam kan. Yang ketiga, penyebaran agama Kristian. Keempat, revolusi impedasi yang berlaku di negara mereka. Dan yang kelima adalah untuk kemasyhuran. Yang 5 faktor ni kamu tulis dalam buku sejarah. Okey, yang seterusnya sila jawab soalan dalam Google Form sebagai salah satu ujian pentaksiran dilaksanakan iaitu PVD. Dalam Google Form tu selepas ada link dia sebagai link kehadiran, ada sikit soalan untuk kamu jawab untuk melihat adakah kamu faham ataupun tidak apa yang dibelajar pada hari ini. Okey, jadi saya ucapkan selamat belajar, stay at home, stay safe, patuhi SOP sekiranya kamu nak keluar pergi ke mana-mana. Sekiranya tidak ada keperluan, janganlah keluar pada rumah, duduk rumah lebih selamat kerana keadaan sekarang yang semakin tidak selamat sekiranya kita sentiasa berada di luar rumah. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.